Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini, baik di ruangan Facebook audio kuliah ataupun di ruangan TikTok Ustaz Bambam. Terima kasih banyak-banyak, dan jangan lupa kita pakat-pakat share, pakat-pakat kongsikan kuliah live kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada ganjaran pahala-pahala tambahan yang akan dikurniakan Allah ke atas kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan bacakan sepotong hadis sahih Imam Al-Bukhari, hadis nombor 4822. 4822 dalam kitab Sahih Bukhari. Hadisnya hadis sahih, hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Inna Allaha yagharu wa ghayruh. Inna Allaha yaghar wa ghayruhu wa ghayratullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Ustaz kutuk hari tu sampai menang Palestin. Tak apa, bab Palestin kejap lagi kita ulas. Ada habuan ni sikit untuk Yahudi koyak tu. Nanti kita ulas sikit. Baik, kita baca dulu hadis. Kejap lagi kan, tengah-tengah sikit ke ujung kan, kita ulas sikit pasal Palestin. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada sifat cemburu. Allah Ta'ala tu ada sifat cemburu. Pelik tak? Macam mana pula Ustaz? Allah cemburu kok mana pula? Sedangkan dia Tuhan, dia yang Maha Agung. Tak. Nabi sebut ni, Allah ada sifat cemburu. Dan kecemburuan Allah itu datang bila yang Allah cemburu ni, iaitu Nabi kata bila mana seorang mukmin melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Itulah masanya Allah cemburu. Allah cemburu bila manusia melanggar ataupun melakukan apa yang ditegah, dilarang, tidak dibenarkan oleh Allah. Bila manusia buat, di saat itulah Nabi kata Allah akan timbul rasa cemburu. Dia konsep dia macam inilah. Kalau pada manusia, bila katalah biasa cemburu ni mungkin lebih orang kata lebih kepada suami isteri lah, kan, biasa gitulah. Baik, bila adanya sifat cemburu mencemburui, cemburu mencemburui, bila dah mula cemburu ni dia akan timbul rasa marah lah. Macam tu kan. Bila cemburu, akhirnya timbul rasa marah. Bila marah suami isteri, mulalah bergaduh, mulalah ungkit kan, pasal dah marah. Bila timbul rasa cemburu. Dan ingat, kelazimannya sifat cemburu ini akan membawa kepada kemarahan. Jadi begitulah Allah Ta'ala. Bila kita melanggar perintah dia, bila kita tak dengar cakap Allah, bila mana kita lawan arahan dia, kita tak dengar cakap dia, apa akan jadi? Allah akan cemburu kan. Dan bila Allah cemburu, Nabi kata nanti Allah akan marah. Bila dah cemburu, Allah akan marah. Wal'ayazubillah. Allah marah ni makna Allah benci, Allah tak suka, Allah akan jadi murka. Bila Allah dah marah ni, ceritanya tak sedap lah. Macam tu kan. Ceritanya tidak seronok, ceritanya tak enak didengar. Dan kesudahannya bila Allah marah ni, na'udzubillah, ialah api neraka. Itu yang paling kita risaukan. Baik, sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, terima kasih yang masuk malam ni ramai juga ni. Facebook ada 44, TikTok ada 34. Terima kasih Kak Nima bagi duit raya dekat TikTok. Baik, terima kasih semua nah. Kak Zah yang lama menyepi, yang sibuk dengan PDPR anak-anak dan sebagainya, tak apalah. Mana-mana sempat kita dengar kan. Kalau dah tak sempat, apa nak dibuat? Masing-masing ada urusan, banyak kerja yang nak diselesaikan. Baik, balik cerita kita tadi. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah adalah sentiasa menjadi hamba Allah yang taat, sentiasa menjadi hamba Allah yang mendengar cakap. Dia konsepnya sama macam manusia. Konsepnya macam manusia lah. Bila kita dengar cakap mak ayah kita sukalah. Kita dengar cakap suami, kita dengar cakap isteri, diorang akan suka.
Kan diorang akan suka. Tapi bila kita lawan cakap mak ayah, lawan cakap suami isteri kita, tak. Jadi itu akan menyebabkan apa yang terjadi adalah menimbulkan kemarahan. Pasal kita tak dengar cakap. Pasal kita tak dengar cakap. InsyaAllah. Jadi doakan yang terbaik buat semua. Ustaz, tolong doakan saya masuk syurga, InsyaAllah. Saya doakan dan kita doakan semua yang hadir malam ni, yang menonton, yang mendengar, yang share, yang komen, yang semualah. Mudah-mudahan dimasukkan Allah ke dalam syurga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Wan. Dah boleh bagi gift dah tu, banyak lah. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, so dalam suasana yang ada hari ini, kita kena belajar mendisiplinkan diri menjadi hamba yang taat. Hamba yang taat. Jangan jadi hamba yang kuat melawan, yang suka menentang, yang degil. Nanti Allah marah, tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Bila Allah marah ni, tak ada apa untung untuk kita. Sebab sebenarnya macam ni, apa pun yang kita buat, saya pernah sebut, ustaz-ustaz lain pun pernah sebut banyak kali. Allahu Akbar. Terima kasih sahabat-sahabat TikTok yang bagi gift. Terima kasih banyak. Ida, terima kasih Ida. Baik. Apa saya nak sebut tadi? Tengok gift sampai dah terlupa. Allahu Akbar. Baik. Saya pernah sebut, ustaz lain pun pernah sebut. Ustazah pun pernah sebut. Apa dia? Terima kasih Zila. Iaitu, apa yang kita buat, baik atau buruk, kita ni jadi hamba yang taat ke, hamba yang melawan ke, hamba yang dengar cakap ke, hamba yang tak dengar cakap sekalipun, sebenarnya tidak langsung menjejaskan Allah. Kan? Katalah ada orang cakap, lantak Ustaz, biarlah saya jadi jahat atas dunia ni, padan muka Allah katanya. Tak, bukan padan muka Allah, padan muka engkau. Padan muka kita, tuan. Allah ni dia tak terjejas langsung. Tak ada sedikit pun terjejas apa yang dibuat oleh makhluk kepada Allah, tak menjejaskan Allah. Kita taat, Allah tetap dengan zat kebesaran dia. Kita degil, Allah Ta'ala tetap dengan zat kebesaran dia. Tak ada untung rugi kepada Allah. Tak ada untung, tak ada ruginya pada Allah. Yang untung rugi sebenarnya berbalik kepada makhluk, kepada kita. Jangan melawan, padan muka kau. Kan? Betul lah tu. Kan? Berdosakah saya tak pernah pergi kubur ayah saya masa arwah ayah tak ada saya kecil lagi? Tak pergi kubur tak berdosa. Cuma kita doakan. Kalau dapat pergi sesekali, itu yang terbaik kan. Ziarah kubur ni Nabi kata ingat ke mati. Apatah lagi kubur tu kubur arwah ayah kita, arwah mak kita. Kalau kita tahu kuburnya di mana, pergilah. Jangan langsung tak pergi kan. Biar orang kata kita pergi tu sebagai mengenang jasa arwah ayah kita yang membesarkan kita, yang pernah mendidik kita. Walaupun kita hidup dengan dia singkat, tak lama. Macam saya kan, dengan arwah ayah saya tak lama. Saya sempat 17 tahun aja. Saya SPM, arwah ayah saya meninggal. Saya lama dengan arwah mak. Arwah mak ni sampai umur saya 46 tahun lah. Tahun lepas kan, mak saya meninggal tahun lepas. Jadi maknanya kita pergilah kubur tu. Bukanlah kata berdosa tak pergi kubur, tak kan. Cuma Islam menggalakkan kita pergi kubur supaya ingat mati, ingat balik arwah kita, arwah-arwah lah yang dah pergi tu kan. Orang kata mengenang jasa balik, menghargai balik jasa mereka. Macam tu tak. Baik, patah balik cerita kita tadi. Terima kasih surah An-Najahiyah.
Tak ada rezeki kita nak berkuliah secara bersemuka kan. Dah PKP, lepas tu ni tak tahu ada pengumuman ke tidak lagi ni kan, ke depan besok ni. Jadi kita doa yang terbaik lah. InsyaAllah. Baik. Macam ni. Perbuatan kita tidak menjejaskan Allah. Tuan-tuan jadi orang baik pun Allah tak untung apa-apa. Tuan-tuan jadi orang jahat pun Allah tak rugi apa-apa. Kena ingat benda tu. Jangan kita kata, biarlah ustaz, saya nak melawan, saya tak nak semayang, saya nak mencuri, saya nak merompak. Padan muka Allah. Tak ada pasal lah. Kan? Tak ada apa-apa tuan. Tindakan kita langsung tidak menjejaskan Allah. Kan? Tak ada apa. Yang nak untung ruginya kita, bukan Allah. Allah tak ada apa-apa pun. Dia tetap steady dengan zat kebesaran, kehebatan, keagungan, ketinggian, segala-galanya. Yang nak untung ruginya kita. Kalau kita taat, kita ada peluang masuk syurga. Kalau kita degil, lawan, ada peluang yang cerah masuk neraka. Wal'ayazubillah. Ingat, untung rugi balik pada kita, bukan pada Allah. Kalau kita jadi taat sehebat mana pun, Allah steady lah. Dia tetap dengan zat kebesarannya, malahan dia menyediakan syurga yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita melawan pun sama juga, Allah tak ada apa-apa kesan pun kan. Sehingga ulama sebut kalaulah satu dunia ni sujud pada Allah, Allah tak untung satu sen pun. Yang untung yang sujud tu. Kan. Kalaulah satu dunia ni melawan Allah, jadi jahat macam Zionis Israel koyak tu. Allah tak rugi satu sen pun. Allahu Akbar. Kenapa kita bila dekat dengan Allah ni makin banyak ujian? Dia memang macam tu adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu sekalian, ayah-ayah, abang-abang. Sopannya aku ceramah malam ni kan. Tertib aja bunyinya. Allahu Akbar. Dia macam ni tuan-tuan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunkanlah seluruh muslimin muslimat. Amin. Dia macam ni. Memanglah lagi kita dekat dengan Allah, lagi kita dekat dengan Allah, lagi ujian tu makin hebat. Bukti dia apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, orang yang paling besar ujian dalam hidup di dunia ni ialah para Nabi dan Rasul. Itu memang ujian kau-kau punya, memang berat punya. Dan lagi tinggi iman seseorang, lagi dekat dia dengan Allah. Terima kasih bagi spek mata ke ustaz pula dah. Lagi dekat kita dengan Allah, lagi bertambah iman, bertambah amalan, lagi kuat ujian sebenarnya. Dan kita kena ingat, Allah menguji sebab dia sayang. Dia ingat kat kita, sebab tu dia uji kita. Jangan jadi orang yang terlepas ujian. Kan? Jangan jadi orang yang terlepas ujian. Tak kena uji langsung, hidup steady aja, tak ada ujian. Jangan, bahaya tu. Biarlah hidup kita ni Allah uji. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita demam, kadang-kadang duit tak apa ada. Mari pula ujian COVID, mari pula ujian mak mentua kita, ujian menantu, mari pula ujian politik, ujian dunia, ekonomi tak stabil, PKP, segala macam. Itu semua tanda Allah sayang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terima kasih. Surah Najahiyah, Surah Fatir ayat 15. Allah Maha Kaya, kita tak perlu kepada Allah, tak perlu pada kita. Kita ni fakir kan. Antumul fuqara, malahan Allah lah yang sentiasa melunaskan hajat kita. Jadi kena ingat tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, maknanya apa?
dalam hidup kita hari ni, kita kena jadi hamba yang taat. Ujian tetap akan datang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab Allah Ta'ala dia nak test kita, dia nak tengok kita, supaya Allah nak tengok kita, dan dia nak uji, dan dia nak tengok sehebat mana amalan yang kita buat. Lama tak jumpa Ustaz. Sihat Noni. Kenapa hati saya berbolak-balik? Okey. Baik, dia ginilah. Hati ni sentiasa direbut oleh malaikat dan iblis ataupun syaitan, jin yang jahat lah. Dia sentiasa nak menawan. Hati kita ni sentiasa nak ditawan sama ada malaikat atau jin atau iblis dan syaitan. Jadi siapa nak jadi pegang remote control dia? Kita lah. Jadi pastikan hati kita sentiasa letak keyakinan yang tinggi kepada Allah. Sentiasa yakin pada Allah. Sentiasa percaya dengan Allah. Jangan ada sebarang keraguan pada dia. Jangan ada sebarang keraguan dengan Allah. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Macam mana kita jangan ragu dengan Quran, begitulah jangan ragu dengan Allah. Yakin saja. Hati ni dia memang berbolak-balik. Nabi dah sebut, hati manusia ni lebih laju berbolak-balik daripada masakan makanan yang sedang mendidih dalam periuk yang panas. Macam kita rebus telur kan, mengelegak dah air tu, telur tu pun gedegung, tongan terbalik dalam periuk tu. Macam itulah hati kita, lebih laju daripada telur yang sedang berbolak-balik dalam periuk yang panas menggelegak itu. Jadi hati kita memang berbolak-balik. Kadang-kadang dia nak kona sengit, kadang-kadang dia ada atas jalan lurus. Sebab itu jangan tinggal doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, sabbit qulubana, tetapkanlah hati kami, pendirian kami, ala dinika, ke atas agama Engkau ya Allah. Tetapkan hati kami atas Islam, wa ala ta'atik, dan ke atas ketaatan kepada Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Kena doa tuan. Hati kita ni jangan buat pasal tuan. Kalau Allah uji tak kena gaya, habis kita. Sebab itu hati kena cekal, hati kena bersih, hati kena banyak minta doa dengan Allah supaya Allah pegang hati kita di atas jalan dia. Tuan-tuan, itu yang paling mustahab. Ya, insya-Allah. Baik. Allahu Akbar. Yang paling susah nak kawal hati. Betul. Asyik bercakap bukan-bukan, sampai Allah dan Nabi pun kena ditibai di hati yang jahat ni. Betul. Kadang-kadang hati kita bersangka jahat kan. Surah Ali Imran, terima kasih, ayat 60. Terima kasih geng Surau Najahiyah, yang sentiasa mengupdate ayat-ayat yang berkait dengan apa yang saya utarakan tadi. Kan? Memang hati ni dia memang macam tu perangai dia. Kadang dia kona tu terlajak sangat, kadang-kadang Allahu Akbar, dia macam-macam lah. Saya nak urai pun pening tu. Kadang-kadang dia hanyut, kadang-kadang dia okey. Kan? Tak tentu hati kita ni, ikut dan dia je. Kadang-kadang melintas yang bukan-bukan kan. Kadang-kadang timbul pula niat lintasan hati, Allah ni tak adil lah, Islam ni tak bagus, macam-macam dia bisik. Jadi banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Banci terima kasih Banci menulis selawat di situ, terima kasih banyak. Jadi itu yang kita kena jaga tuan. Hati ni memang rumit nak jaga. Ibarat menatang pula. Ibarat menatang air yang penuh. Betul lah. Kan? Ibarat menatang air minyak ke air? Minyak yang penuh, air yang penuh. Entahlah. Sekati korang lah, air ke minyak, ikutlah. Janji faham tak?
Minta dijauhkan kita semua dari hati yang mati sebelum matinya jasad. Allahu Akbar. Betul? Siapa punya ungkapan ni kan? Jangan kita mati hati sebelum badan kita mati. Itu lagi bahaya daripada mati sebenarnya. Kalau mati jasad senang, mati terus tanam. Tapi dia hidup, tapi hati dia mati, tuan. Allahu Akbar. Apa jadi di Palestin pun dia tak heran. Dia kata lantak lah ustaz, beribu batu, apa dia kena mengena dengan Malaysia? Kau ni bawa keluar gua ke apa? Kan? Kita ni tuan-tuan, ni ibu sekalian, ibarat menatang minyak yang penuh. Aku dah tak tahu menatang minyak ke air dah. Kan? Terima kasih Noni. Jadi tuan-tuan, ibu sekalian, itu tanda hati dah rosak tu, sampai dah tak peduli Palestin ke apa kan. Dia tak heran, lantak lah ustaz. Bukannya kita nak berperang, kita steady je. Steady lah kau, COVID kan, steady dengan COVID kita ni. Jadi tuan-tuan, bawa-bawa tenang kan. Saya nak sebut dua benda tuan. Saya ada sebenarnya berlegar dalam kepala saya daripada pukul 8 tadi saya nak sebut. Tapi dah tuan-tuan pun mengomen semua kan. Jadi kadang saya terbaca kat komen tu, saya hurailah sikit. Dah. Allahu Akbar. Sebut-sebut hati dah masuk sekeping hati pula dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Facebook. Baik, saya ada dua benda saya nak sebut tuan. Pertama, saya nak sebut isu Palestin. Yang kedua, saya ada nak sebut satu isu juga yang viral juga hari ni. Pasal itu kejap lagi saya sebut. Saya cerita Palestin dulu. Baik, pertama sekali tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kemenangan pada kita. Dia adalah satu kemenangan, bukan sahaja bagi umat Islam di Palestin. Saya tak simpan, jangan risau, sekejap lagi saya sebut. Saya cerita nombor satu dulu, isu Palestin kan. Kita syukur sangat, Allahu Akbar. Kita menyambut dengan kegembiraan air mata tuan-tuan. Sebenarnya pukul 2 malam tadi lagi kan, pukul 2 malam tadi saya dapatlah benda tu. Walaupun official ni kita dapat subuh lah, kan, lebih kurang pukul 6, pukul 7 macam tu. Tapi saya baru update. Saya update pun lewat sikit pukul 9. Tapi kita confirm betul-betul dulu baru kita update kan. Jadi tuan-tuan, kita syukur sebab Allah beri kemenangan. Walaupun ada orang cakap, Ustaz, bukan boleh percaya dengan Israel. Betul, kita tak percaya dengan Israel tuan-tuan. Geng-geng umat Islam Palestin 1000 kali ganda tak percaya daripada kita. Mereka lagi 1000 kali ganda tak percaya dengan Yahudi Palestin, Zionis. Tak percaya dengan Israel. Kita kata betul ke Ustaz, tak hantar Israel kan, esok dia tembak pula. Tuan-tuan, kita tak percaya sekali, geng Palestin 1000 kali tak percaya tuan-tuan. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala ni, dia maha kaya. Dia dengar rintihan kita, dia dengar munajat kita, dia dengar kunut nazilah kita, dia dengar semua doa-doa rintihan tangisan kita. Dan akhirnya Allah beri pada kita ia satu kemenangan besar yang wajar dirayakan dan diraikan oleh umat Islam Palestin. Sebab dah berlaku 2-3 hari sebelum ni sebenarnya dah engkar gencatan. Itulah, baru je sebut kan, daripada Telegram. Tak apa, kita tengok sejauh mana keengkarannya. Yang pertama, beberapa hari lepas sebenarnya Presiden Amerika dah bagi warning. Bukan warning lah, dia macam cakap dekat Israel. Dia kata korang hentikan aje lah. Nak cerita menang ni memang payah, kata Joe Biden. Kan, dia kata berhentikan aje lah. Korang punya kelengkapan senjata pun dah makin berkurang. Satu. Yang kedua, sepanjang hampir 10-11 hari pertempuran itu berlaku,
Dia sebenarnya lebih pada serangan lah. Serangan itu berlaku, maka satu pun pendudukan atau kedudukan tentera Brigade Al-Qassam tak dapat dimusnahkan oleh bom-bom atau jet pejuang Zionis. Satu pun diorang tak dapat kesan dan tak dapat musnahkan, kerana kita dipahamkan mereka punya spy yang memberi maklumat itu telah berjaya di berkas awal ditangkap oleh geng-geng Palestin. Maknanya mata-mata yang mereka hantar, kan, mata-mata yang mereka hantar itu telah dapat dikesan dengan izin Allah. So geng-geng kita dah tangkap dulu, akhirnya maklumat tak sampai. Jadi diorang tak tahu nak cari mana, tuan-tuan. Yang video yang keluar semua gambar diorang dalam terowong. Sebab dah limit, Iron Dome dah sampai masa dan kos meningkat. Betul. Tuan-tuan ingat senang nak menangkis Iron Dome tu kan, nak bekerja, nak menangkis serangan. Sekali serang 100 biji peluru pandu, tuan. Mati Iron Dome tu nak buat kerja, tuan. Dia pun dia robot, tuan, tapi dia pun penat, tuan. Kan. Betul. Israel tak ada duit. Bijaknya Al-Qassam tembak sebab nak tengok limit Iron Dome tu macam mana. Dia punya kapasiti penggunaan selama 10 hari ni. Kita berjaya, tuan, sebenarnya. Kan? Lepas tu mereka hanya berjaya tembak orang awam, serang rumah yang tak tahu siapa, main tembak ikut sempat. Sedangkan kedudukan tentera Al-Qassam di bawah tanah mereka tak jumpa. Pintu masuk pun tak jumpa. Dan kita pula di pihak Al-Qassam telah berjaya memusnahkan selain ladang-ladang, kilang, juga rumah, dan termasuk juga kependudukan ataupun militeri Israel. Termasuk bas mereka ada yang kita bom, dan tempat-tempat strategi ketenteraan juga masih dibom. Juga kena bom juga. Islam masih baik hati, dah sampai limit tembak je lah. Kan? Kita kena ingat dalam Islam ni dia ada adab berperang, kan? Dia dalam Islam dia tak boleh tembak budak kecil, orang tua, perempuan, rumah ibadat, tak boleh tembak sebenarnya. Dia ada adab berperang dalam Islam. Sebab itu kita nak tembak pun kita bagi warning dulu, kan? Kita nak tembak, kita suruh, katalah Brigade Al-Qassam dia nak tembak dekat Ashdod umpamanya, ataupun Tel Aviv. Mereka bagi warning dulu 2-3 jam sebelum. Mereka warning dulu, kami akan serang kawasan ni lagi 3 jam, harap semua orang awam berlindung. Warning dulu, tuan. Kan, kalau kita geram, kita Allah ustaz, tak payah warning ustaz, belasah ustaz. Itu kita yang tak berapa Al-Qassam ni, kita Al-Masam. Kan, minta maaf tuan, melawak. Sila siapa nak berhenti untuk azan pula dah, untuk solat Isyak, dipersilakan. Kan. Jadi kalau kira geram kita Al-Masam ni kan, mau tembak je ustaz, mampus puak-puak ni, tu kalau kira geram kita. Tapi geng Al-Qassam, tuan-tuan, 30 juzuk Quran dalam kepala. Mereka baca kitab Riyadhus Salihin malam-malam sebelum perang. Mana ada ikut nafsu macam kita, tuan? Tak ada. Kita geram nak hayun dengan peluru pandu je, kan? Jadi akhirnya Israel ni macam ibarat dah mati arah, tuan, dah mati akal. Sebab serangan yang dihantar oleh Brigade Al-Qassam ni bertali arus. Terima kasih Ros, terima kasih banyak. Kan, bertali arus sampai menyebabkan sila-sila. Siapa nak undur diri, nak pergi solat dulu, silakan. Saya nak habiskan sikit je lagi. Baik, semangat pula malam ni kan. Cerita Palestin ni jangan bawa main, tuan. Baju dah hijau dah, kopi dah putih. Belakang dah merah dah. 3 color dah ada. Allahu Akbar. Kan? Jadi tuan-tuan, menyebabkan gencatan senjata, dan mereka meraihkan. Ustaz tak pergi masjid, tak pergi sebab tak boleh pergi, masjid tutup.
Tak boleh pergi masjid. Selangor, masjid, surau dia benar untuk AJK saja. Apa nak buat, kita bukan AJK kan, kita ustaz saja, jadi semayang di rumah saja. Itu saya lajak sikit. Baik, siapa nak solat dipersilakan, tak ada masalah. Ulang balik ustaz, apa yang tentera Al-Qasam baca selain 30 juzuk. Mereka ni wajib hafal 30 juzuk, wajib hafal. Siapa nak jadi Brigade Al-Qasam, wajib hafaz 30 juzuk. Dan kemudian tiap malam mereka baca kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ni kitab hadis, macam kita kata hadis 40 Imam Nawawi lah. Macam tu, kitab hadis. Dia baca hadis Nabi, hadis Nabi, hadis Nabi. So itu akhlak mereka jadi baik, tuan. Mereka bukan hoha macam kita kan. Jadi itulah. Boleh dapat noh. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, apa pun kita tengoklah beberapa hari ni apa akan dibuat, apa akan dibuat oleh rejim Zionis kan. Perempuan boleh ikut perang ke zaman Dajjal nanti? Boleh, tak ada masalah, cuma berani tak berani je lah kan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, habis yang tu, habis. Stop. Apa pun kita doa yang terbaik, dan mereka layak meraihkan kemenangan mereka. Dan sebenarnya Israel bukan berperang dengan Palestin saja, tapi tanpa disedari mereka diperangi di seluruh dunia. Satu dunia memerangi Israel sebenarnya dari sudut mentalnya, dari sudut siaran-siaran radio TV-nya, dari sudut media-media masanya, dari sudut Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok. Jahanam Yahudi tu, dia pening yang tu kan, sampai banyak dia punya rahsia terbongkar apa semua. Jadi itu yang diorang pening sebenarnya, sebab satu dunia dah tahu tindakan jahat diorang, zalim diorang, tindakan tindakan penakut diorang, penakut tuan-tuan, penakut kan. Dah ada baju kalih peluru dengan senapang, mari budak-budak Palestin baling batu, lari tak cukup tanah kan. Puak-puak ni penakut tuan, dia berani sebab ada senjata je. Okey, habis. Satgi lewat habis. Saya nak cerita yang kedua. Baik, yang kedua ni ada satu isu yang timbul hari ni tentang Ustaz live sampai pukul apa? Nak habis dah. Ustaz nak habiskan 5 minit lagi habis. Saya sebutlah nama dia sebab benda tu dah viral, tapi tak apa, saya sebut pada site yang tengah-tengah. Dia macam ni. Hari ni viral tentang isu Ustazah Asma Harun. Rasanya ada dapat video pasal solat Jumaat kan. Pasal dia kata orang lelaki kalau tinggal solat Jumaat wajib bertaubat kan, rasa bersalah, dosa. Dia sebut yang tu. Saya rasa video tu ramai dapat. Okey, saya nak ulas macam ni. Dia ada dua sudut sebenarnya. Baru nak tanya Ustaz tadi. Saya ingat insya-Allah. Kalau saya tak lupa, saya ingat. Isu kedua, video yang viral hari ni. Dia ada dua sudut pandang. Pertama, Ustazah Asma Harun kata wajib bertaubat. Setengah orang memandang, dia kata tak perlu bertaubat sebab tak sembahyang Jumaat ni adalah arahan pemerintah. Arahan pemerintah maknanya bukan saja-saja tak nak orang lelaki tak pergi sembahyang Jumaat, tapi sebab tak dibenarkan COVID, SOP dan sebagainya. Jadi dari segi hukumnya, orang lelaki yang tak pergi sembahyang Jumaat dan dia wajib menggantikan dengan solat zuhurnya, maka hukumnya tidak berdosa sebab arahan pemerintah, arahan mufti, arahan qadi dan sebagainya, pemerintah lah. Jadi Ustazah Asma kata wajib taubat. Satu pihak memandang benda tu salahnya di situ. Sebenarnya tak ada apa pun.
orang yang memandang kata wajib taubat tu, dia bagi hujah yang tadilah. Dia bagi hujah mengatakan benda tu dah memang pemerintah tak bagi, dan dari segi hukum pun memang tak berdosa pun. Kita tak sembahyang Jumaat, orang lelaki ni tak berdosa macam siang tadi kan. Tak boleh pergi sebab memang masjid tak buka pun. Tak berdosa. Dan yang Ustazah Asma, rakaat ketiga keempat kena baca surah ke? Tak payah. Baca surah ni rakaat pertama kedua je. Baik. Satu sudut lagi, Ustazah Asma sebut macam ni. Ustazah Asma Harun kata, bila mana orang lelaki tak pergi sembahyang Jumaat tu, dia patutlah ada rasa keinsafan. Setidaknya dia bertaubatlah, ya Allah ampunkanlah dosa aku bukan sengaja nak meninggal solat Jumaat. Itu yang dia maksudkan sebenarnya. Nampak tak? Dia ada dua. Tahniah Ustaz di rank 99 live TikTok. Oh, ada Ustaz pun tak tahu. Yang nampak tulisan bawah hijau Carnival Live tu je. Tak tahulah Ustaz ada ranking pula dalam tu. Kan? Ustaz ada baca lah syarat dia tu, tapi entah tak pernah menang. Kan? Okey, apa dia Wan? Ceramah Ustaz Wadi tu apa Wan? Bila lagi Ustaz akan ada lah? Hari Isnin, Sabtu Ahad saya cuti. Bagi Ustaz rehat jap. Kan? Okey, sambung cerita tadi. Dari satu sudut, Ustazah Asma kata, bila dah kita tak pergi sembahyang Jumaat, walaupun yalah bukan sengaja pun kan, memang arahannya gitu, tapi sebagai sifat hamba minta ampun, rasa guilty, ada rasa bersalah, itu maksud dia. Tapi bila orang tak faham, netizen zap dia tembak terus. Saya bukan nak memihak Ustazah Asma ke, tidak. Saya duduk tengah-tengah ni. Saya beritahu satu sudut orang nampak macam Ustazah Asma tu salah sebab dia kata wajib taubat, sedangkan benda tu dia bukan nak kata wajib taubat tu sebab apa, sebab dia kata mesti ada rasa bersalah. Itu yang dia kata kalau boleh bertaubat. Tapi sebenarnya memang tak perlu bertaubat pun, tapi Ustazah Asma nak beritahu perasaan seorang hamba yang terbaik. Itu maksud dia. Kan? Jadi support Ustaz naik rank, bagi gift ketupat, sampung raya dan kuih. Oh, dia syarat dia gift tu mesti ketupat. Macam-macam TikTok ni. Dah lah aku punya video itu hari kena ban dah. Kan? Jadi itulah isunya sebenarnya, kan? Jadi saya sebut benda ni sebab saya tengok dah banyak dah viral-viral, lepas tu orang tanya kat saya pun dah banyak. Jadi saya jawab dalam ni senang. Kan? Bukan nak salah TikTok Ustaz nama apa? Ustaz Bambam. Geng-geng Facebook yang belum follow TikTok saya, nama TikTok saya Ustaz Bambam Al-Kazam. Al-Kazam tak ada, Ustaz Bambam je. Satu perkataan, Ustaz Bambam. Kan? Sebab Bambam kat mana tak tahulah tu. Siapa belum follow boleh follow, dipersilakan follow. Kan? Sebab konten saya tak ada berjoget-joget, jangan risau. Konten saya kuliah saja, jawab soalan, macam tu je. Ya. Ustaz duduk mana? Saya duduk Sungai Buloh. Sungai Buloh Selangor. Usaha nak pergi masjid tu kena buat lah. Usaha daftar ke, cuba datang awal ke, kan? Itu usaha kena buat. Kalau tempat kita tu masih dibenarkan solat Jumaat, kita kena pergilah. Kena usahalah. Kalau dah pergi-pergi tak dapat, habislah. Kan? Saya dah add dekat Facebook tapi dibekukan. Banyak sangat Wan. Dekat Facebook Ustaz pun dah tak tahu mana satu dah. Ramai sangat. Okey. So ceritanya. Jadi faham dah. Mauda faham Dana, Mauda. Jadi itu kadang-kadang kita ni laju sangat. Kan? Mungkin ustazah pun dia bercakap tu dengan emosi dia, dengan semangat dia kan. Jadi kadang dia pun tak terfikir juga benda tu. Mungkin dia nak cakap maksud dia macam ni, orang faham maksud dia macam ni. Itu yang jadi isu juga hari ni tu. Kan? Sampai Timbalan Mufti Negeri Terengganu pun keluar kenyataan tidak
perlu bertaubat. Betul lah tu, sudut itu betul. Sudut Ustazah Semak pun betul. Dia macam tu. Ustazah Semak nak bangkitkan penyesalan diri, biar ada rasa bersalah walaupun benda tu memang tidak salah, tapi ya Allah, aku ni sampai dah terpaksa tak sembahyang Jumaat, ampunkan. Macam tu maksudnya, kan? Boleh faham? Ustaz, ada orang kata kalau makan dengan tinggal kecil nanti rezeki sikit, betul ke? Dengan apa tu? Pinggan kecil? Tak adalah. Itu siapa yang cakap tu? Tak adalah. Pinggan kecil ke, pinggan besar ke, rezeki kita tetap tetap ada di sisi Allah, insya-Allah. Jika tak dapat solat Jumaat, boleh ke solat Zuhur saja sebab PKP? Betul, boleh. Wajib solat Zuhur. Orang lelaki siang tadi wajib dia solat Zuhur dah. Habis je azan, boleh solat Zuhur dah. Dia tak perlu nak ijaz, tunggu masa nak habis Jumaat baru dia sembahyang Zuhur, tak payah. Ulama kata boleh terus sembahyang Zuhur saja. InsyaAllah. Alright, jam dah dekat pukul 9. Saya minta undur dulu. Ada sedikit urusan dunia yang nak diselesaikan lepas ni. Jadi itu saja untuk malam ni. Ustazah pun manusia, jangan hentam. Betul. Tapi saya rasa tak ramai yang hentam dia, kan? Tak ramai yang hentam. Banyak yang support juga, yang backup, kan? Yalah, sebab macam kami lah ustaz-ustaz, kadang-kadang tersasul, kadang-kadang tak perasan apa yang kita cakap, semangat kan depan kamera, macam tu lah. Dia lapap, orang potong, lepas tu viral, memang masa tu letih lah nak jawab, kan? Jadi biar kami tolong jawab. Kami tolong jawab. Ustaz palau saya ke? Bila pula aku nak malu orang ni, kan? Ustaz dah tak bambam. Iya ke? Tak bambam ke? Bambam juga sikit. Allahu Akbar. Okey. So insya-Allah, betul, penerimaan dan kefahaman setiap orang berbeza. Jadi kena teliti dulu. Betul. Apa beza darah haid dengan darah istihadah? Darah haid ni darah haid yang biasa tu lah. Darah istihadah ni darah penyakit. Kan? Itu orang perempuan kena tahu, orang lelaki pun kena tahu juga sebenarnya. Kan? Tu kita kena mengaji lah. Istihadah ni darah penyakit. Okey. Habis. So, Ustaz nak umumkan sekali lagi, Ustaz punya kuliah sepanjang PKP yang tak boleh berkuliah di seorang masjid ini, saya akan berkuliah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Isnin sampai Jumaat, selepas maghrib pukul 8 kita mula. Kita habis mungkin setengah jam, 40 minit, mungkin sejam, tengok keadaan. Macam tu. Yang kedua, setiap hari Khamis malam Jumaat kita tak ada kuliah, cuma kita ganti dengan buat baca Yasin, tahlil dan doa selamat macam malam semalam. Jadi itu jadual saya untuk PKP ni sampai 7 Jun. Harap-harap, tak tahulah bersambung ke apa ke, saya pun tak tahu. Kita tengok je lah macam mana. Kan? Jadi mana yang boleh kita on dulu, kita on dulu. Dan kita Sabtu Ahad tak adalah. Sabtu Ahad saya nak cuti, rehat-rehat sikit lah. Kalau ada Sabtu Ahad tu nasib-nasib lah, itu rezeki. Sah mandi wajib kalau tak ambil uduk, sah. Yang wajib niat dan meratakan air ke seluruh tubuh badan. Jadi disebabkan selepas itu mungkin kita nak solat, so wajib jugalah ambil uduk. Kalau tak ada apa-apa ibadat lepas tu, tak ada masalah lah, kan? Tapi kalau lepas tu nak kena sembahyang subuh ke, nak kena sembahyang zuhur ke, wajiblah ambil uduk. Macam tu. Baik. So kita jumpa minggu depan, insya-Allah. Terima kasih yang mencatat, terima kasih yang komen, terima kasih yang share. Terima kasih sahabat-sahabat di TikTok yang support Ustaz, yang bagi gift, cuba-cuba menaikkan ranking Ustaz. Nombor 99 jauh lagi nak ke nombor 1 tu. Kan? Tak pernah harap pun nombor 1 ke apa, kan? Kita buat live je tak tahu apa benda. Ada carnival live, jom TikTok raya ke apa ke, tak pernah ambil pot pun. Macam tu lah. Okey, terima kasih banyak.
Jom lepas ni kita pakat-pakat solat isyak sama-sama di rumah masing-masing, insya-Allah. Salam Aidilfitri. Terima kasih Noni. Siapa yang belum mula atau belum start puasa 6, dipersilakan, boleh mula hari Senin ni, insya-Allah. Kan, kalau kita buat straight sampai Jumaat, boleh dapat lagi pahala Isnin Khamis, dapat pula pahala hari-hari putih. Macam tu. Kan, kerja benda tu memang tak ada kesudahan, betul kan? Tak larat nak kerja, dah biar je lah. Kan, ada rezeki ada, tak ada tak apa, tak ada masalah pun. Yang penting kerja dakwah kita on tak jalan, insya-Allah. Malam lepas maghrib saya tak dapat peluang Ustaz sebab ada kelas online dengan budak mengaji. Itulah. Mana yang ada ruang silalah, yang tak ada mungkin boleh tengok apa dia panggil apa tu, ulangan balik, macam tu. Boleh ke witir 1 rakaat lepas isyak dan 2 rakaat lepas tahajud? Boleh. Kak Natifah Ahmad daripada Singapura, boleh. Tak ada masalah. Kak Nursiah, hebat Ustaz Bambam. Apa yang hebat je Kak? Bambam je. Kan. Ustaz, kalau solat sunat isyak 4 rakaat buat 2-2 boleh? Boleh, tak ada masalah. Kebanyakan sembahyang sunat yang 4 ni Nabi buat 2-2 kebanyakan. Kan, jadi kita buat 2-2 lah. Nak buat 4 rakaat 1 salam pun boleh. Tapi paling banyak kita jumpa 2-2. 2 kali salam lah. Mana 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Okey, terima kasih banyak. Siang tak ada kuliah ke Ustaz? Siang setakat ni hari Selasa ada. Selasa depan ni, itu pun sebab ada kuliah muslimat. So saya buat live sekali lah di Facebook dan TikTok, insya-Allah. Okey. Ada perubahan jadual, saya akan maklum masa ke semasa. Ada tambahan jadual pun saya maklum, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang bersama Facebook, TikTok, yang bagi gift, yang mendoakan, yang ucap selamat raya, yang ucap anniversary, yang ucap semua-semua. Terima kasih banyak. Allah saja yang Maha membalasnya. Terus doakan kebaikan untuk rakyat Palestin. Mereka sedang bersyukur dan bergembira di sana. Kan? Kita doa yang terbaik, kita pun tompang gembira, alhamdulillah. Terima kasih banyak. So kita jumpa lagi Sabtu Ahad Ustaz cuti. Sabtu Ahad cuti. Ya, kita jumpa Isnin, insya-Allah. Hari Isnin selepas maghrib. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Saya baru masuk, ruginya. Allahu Akbar. Ustaz dah nak habis dah adik. Adik ke abang ke kakak ni, pian. Nak habis dah pian. Ustaz start pukul 8 tadi. Nanti kita jumpa hari Senin. Hari Senin pukul 8. Ya, insya-Allah. Baik, jadi jom kita pakat-pakat solat isyak. Jom kita pakat-pakat puasa 6. Saya pun tak habis lagi. Jadi ada beberapa hari lagi nak disettlekan. InsyaAllah kita doa yang terbaik. Allah permudahkan. Yang dah habis, tahniah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah menerima dan memberi ganjaran pahala setahun, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.